Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ni saya dapat bersama-sama lagi dengan abang-abang dan akak-akak dalam kuliah ini. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati Allah. Kita telah pun mula masuk dalam bulan Zulhijjah. Jadi siang tadi telah diisytiharkan bahawa dia adalah 1 Zulhijjah. Dan malam ni masuk malam yang kedua. InsyaAllah tak lama lagi kita akan terima Idul Adha. Baik abang-abang dan akak-akak yang dirahmati Allah. Jadi sebagaimana yang sepatutnya pada perjumpaan yang lepas, jadi malam ni kita akan mulakan surah yang ketiga, iaitu surah Ali Imran, muka surat 50. Surah yang ketiga, surah Ali Imran, muka surat 50. Baik, malam ni kita mulakan dengan membaca bersama-sama. Ikut bacaan saya, surah Ali Imran, muka surat 50. Mulai ayat 1 insya-Allah sehingga ayat yang ke-9. 1 muka surat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان
إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد rewah. Kita telah pun baca bersama-sama surah Ali Imran mulai ayat 1 sehingga ayat ke-9. Baik, yang pertamanya kita tengok ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Mungkin abang-abang pun perasan ini di antara doa yang selalu kita baca. Dan tak silap saya tadi pun Tok Imam baca. Maka ini salah satu daripada petikan-petikan Al-Quran yang kita pinjam kata-kata Allah. Apabila kita lepas sembahyang nak minta pada Allah, kita pinjam kata-kata Allah dan kita hasatkan sebagai doa. Walaupun dia doa, saya masih ingat, saya memang tak lupa lah. Pada satu malam di sini beberapa tahun dulu, saya pegang, sebab saya mengajar tajwid, saya pegang jika baca doa sekalipun kalau boleh bertajwid. Tetapi saya masih ingat malam tu ada seorang daripada abang kita yang jarang-jarang datang. Dia kata, "Ustaz, doa tak payah tajwid," dia kata. Kalau abang-abang yang lama mungkin ingat. Saya mengakui tak wajib tajwid doa, tak wajib. Sebab qasad doa bukan qasad baca Quran. Tetapi bila kita berdoa berkata dengan Allah, maka sebaik-baiknya kita berkata itu ikut bahasa Allah sebaik-baik kalau mampu. Sebab itulah kebanyakan kita berdoa kenapalah dituntut dalam bahasa Arab. Wahal kita orang Melayu. Yang lebih afdal dalam bahasa Arab. Doa dalam bahasa Melayu pun boleh, tak salah. Tapi jaranglah terutamanya selepas semayang Tok Imam jarang baca doa dalam bahasa Melayu. Dalam majlis tahlil pun Tok Imam jarang baca dalam bahasa Melayu. Walhal boleh, tak salah. Kenapa?
Sebab kita juga dibagi tahu membaca dalam bahasa Arab itu lebih afdal. Ikut je dengan hati maksud-maksud dia yang kita faham. Dan bila kita pinjam kata-kata Allah, maka sebaik-baiknya juga kita bacalah. Kalau kita baca dia sebagai Quran, maka kita jaga tempat dengung, tempat panjang. Maka dalam doa pun kalau boleh lah, bukan kata salah, tapi kalau boleh kita jaga jugalah, sebab kita pinjam kata-kata Allah. Macam dalam doa ini, ada juga khalifah-khalifah di tempat lain lah yang tidak memelihara huruf ghaib. Rabbana la tuzigh qulub. Sebab kalau tak jaga, sebab masa baca doa tu tak tengok huruf, dia akan baca dengan ain. Rabbana la tuzigh qulubana, tuzigh qulubana. Salah. Memang salah lah. Sebab di sini adalah huruf ghain, kita pinjam huruf ghain. Kemudian baris bawah sebelah kanannya, wahab lana min ladunka rahmah. Min ladunka. Dalam tajwid nun mati bertemu kaf, ikhfa hakiki, dengung. Walaupun tak salah, tak dengung tak apa. Tapi kalau boleh, kita baca dengan dengung jugalah, sebab kita pinjam kata Allah supaya lebih sempurna doa itu. Dan di hujung sekali, innaka antal wahhab. Ada 3 tempat tu. Pertama, in. Dalam tajwid wajibul gunah. Kalau boleh dengungkan. Antal, nun mati bertemu ta. Sekali lagi ikhfa hakiki. Kalau boleh dengung. Dan di hujungnya, hanya itu bersabdu wajib, maka hanya 2 kali sebut wahhab. Wah. Tetapi ada juga di sebelah Afrika Timur, diambil mudah je lah. Innaka antal wahhab. Wahhab macam sebut nama orang, Wahhab. Padahal di situ kita tengok hanya bersabdu wajib. Kalau kita baca dia sebagai Quran, kalau orang tu baca innaka antal wahhab, kita kata salah. Memang kita kata salah. Jadi kalau kita pinjam kata-kata Allah sebagai doa, tak salah sekali, sebut sekali lagi, tak salah, tak bertajwid. Tetapi kalau dapat memeliharanya adalah lebih baik. Maka oleh itu saya nak bawa satu lagi doa yang kita memang selalu sebut, yang saya juga berkongsi sebagai mukadimah malam ini, iaitu surah Al-Baqarah yang kita dah baca. Cuba tengok muka surat ayat muka surat 31 ayat 201. Yang ni saya dah kongsi banyak kali lah, cuma dah sebut sebagai doa, kita kongsi sekali lagi. Sebab kebetulan malam ni ayatnya ada terlibat dengan ayat Al-Quran yang kita pilih sebagai doa. Jadi tengok muka surat 31 ayat 201. Wa minhum, baris nombor 3 dari bawah. Maka yang kita pinjam kata-kata Allah, yang kita hari-hari minta, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Seingat saya bulan lepas kita pergi kepada kalimah-kalimah nun mati bertemu dengan waw dan ya yang tidak boleh dibaca idgham, termasuk kalimah dunia. Masih ada juga yang membacanya dengan dunia. Kita takut dunia yang kita sebut bukan bermaksud dunia yang Allah sebut. Allah sebut dunia itu dunia yang diajar oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita jaga jugalah, sebab kita baca hari-hari, kita pinjam dia. Rabbana, dalam tulisan pun nampak di situ, di atas na itu ada tanda panjang. Kemudian kalau kita sambung hasanatan, tanwin bertemu waw, menjadi idgham ma'al gunah. 2 kali idgham ma'al gunah. Dan hujungnya azaban, ban itu ada setengah guru tajwid kata wajibul gunah. Kalau ikut hukum asal, dia adalah idgham syamsiah ma'al gunah. Kod mana pun ada gunah, ban. Dan nar itu man arid li sukun, panjang kalah. Hari-hari kita baca, kita cubalah paling baik lah, cuba paling baik. Dan Tok Imam tadi, alhamdulillah, pada pandangan peribadi saya, doanya cantik. Kekalkanlah Tok Imam, kekalkanlah.
Baik, hari ini saya nak berkongsi semula ayat pertama itu dalam surah Ali Imran. Kita kongsi balik ayat pertama surah Ali Imran. Ayat pertamanya adalah Alif Lam Mim, sebagaimana juga surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Dia sebagai ayat Allah, kata-kata Allah bagi ayat pertama. Maka dalam pembacaan kita, mengikut qiraat kita yang kita ikut, sekali lagi saya ulang, kita punya qiraat yang kita ikut adalah Imam Asim. Qiraat masyhur ada 7, ada yang kata lebih daripada 10. Kita salah satu. Jadi kalau abang-abang ada dah dengar dah daripada tempat lain berbeza dengan apa yang saya sebut ini, maka pegang qiraat ada 7. Cara-cara pembacaan mungkin ada sedikit-sedikit perbezaan. Saya sebut seperti dah lalu, yang 7 itu yang masyhur di antaranya. Kita Imam Asim, yang kedua Imam Hamzah, yang ketiga Imam Kisai, yang 4 Imam Nafi, yang kelima Imam Abu Amru, yang keenam Imam Abu Ja'far. Yang ketujuh kita Imam ada satu lagi, Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir, Al-Quran pun dia memang pakar, hadis pun dia memang pakar, kan? Itu 7 di antara. Kemudian di bawahnya ada lagi Imam Warash, Imam Susi, Imam macam-macam lah. Kita ni lebih kepada Imam Asim, riwayat Hafs, Imam Hafs. Imam-imam ni mana pemimpin-pemimpin bacaan. Maka dalam apa yang saya belajar, apa yang saya dipahamkan, kita sebagai qiraat Imam Asim, ini ayat pertama adalah kata-kata Allah yang kita tak tahu maksud dia. Maka dalam hukum-hukum huruf-huruf begini disebutkan dia sebagai huruf muqatta'ah. Huruf hukum bagi bacaan huruf muqatta'ah. Tak, ini dua. Mim, qaf, ta, ain, ha. Muqatta'ah. Huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf khas yang tertentu. Huruf-huruf khas yang tertentu. Yang telah pun kita kongsi dulu, ada 29 surah bermula dengan huruf. Bentuk dia ada 14 bentuk. Huruf yang terlibat 13. Huruf yang terlibat 13. Saya ulang balik. Surah yang terlibat 29 surah. Bentuk dia 14. Alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim ra, alif lam mim sad. Itu contoh dia. Yasin, Qasin, Qasin mim, ha mim, qaha, kaf ya ain sad, nun, qaf, sad. Semua tu ada 14 bentuk. Huruf yang terlibat kesemuanya adalah 13 huruf saja. Saya sebut huruf-huruf yang terlibat. Alif, ha, ra, sin, sad, ta, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha dan ya. Betul ke 13? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ha, 13 huruf. Maka daripada 13 huruf itu ada 13 surah bermula dengan alif lam mim. Kemudian ada yang campur alif lam mim ra, alif lam mim sad, yang melibatkan alif lam mim. 13 surah. Maka kalau ditanya apakah hukumnya, dia kata hukum-hukum bagi huruf muqatta'ah, huruf-huruf khas yang tertentu. Maka dalam hukum-huruf khas yang tertentu ini terbahagi kepada 4 pecahan. 4 pecahan. Pertama, untuk khas bagi sebutan alif. Sebutan alif. Ini khas untuk sebutan alif. Ada 13 surah bermula dengan alif tadi. Maka untuk alif, maka wajib dibaca dengan menyebut nama asal dia. Menyebut nama asal. Dan tidak ada hukum panjang pendek. Tidak ada hukum panjang pendek.
Huruf muqati'ah ni lebih kepada hukum mat. Dia lebih tertumpu kepada hukum mat. Maka untuk sebutan alif, maka wajib menyebut nama asal dia. Dan tidak ada hukum mat atau dengung atau sebagainya. Maka sebutannya adalah alif. Alif. Yang ni pun kita dah kongsi banyak kali dah. Tapi masih ada orang sebut dia dengan alif. Dan masih ada juga rupanya yang menyebutnya dengan alif. Jadi kena jagalah. 13 surah bermula dengan alif. Dia alif. Hujungnya bunyi fa. Hujungnya bunyi dah. Huruf fa, makhraj fa. Alif. Alif. Baik. Yang kedua, hendaklah kita baca dengan perintah mad lazim harfi musaqqal. Harfi musaqqal. Mad lazim harfi musaqqal. Sa dia urut sa sebenarnya. Sebab itu kadang-kadang ayat Quran apa tu kita tak boleh tulis rumi. Kalau rumi sa pun s, sin pun s, kan? Sebab itu ayat Quran boleh tulis, tapi kita takut salah baca. Salah baca hukum berdosa, haram atas kita. Baik, yang ketiga, mad lazim harfi mukhaffaf, lawan dia. Harfi mukhaffaf. Mukhaffaf. Mad lazim harfi mukhaffaf. Musaqqal mukhaffaf. Dan yang keempat, mengikut qiraat Imam Asim, mad tabi'i harfi. Dan ada juga disebut mad asli harfi. Mad asli harfi. Dan saya terpandang ada satu buku tajwid ditunjuk oleh salah seorang jemaah kuliah tempat lain. Dia tak tulis harfi, dia tulis mad tabi'i, mad asli je. Saya kata tak salah dari segi kita membaca dia dengan bacaan mad asli. Tetapi dia untuk harfi, untuk huruf. Kalau mad asli dalam hukum yang kita belajar dah, alif, waw, ya, sebelumnya ada huruf baris atas, baris bawah, baris hadapan kan. Maka dalam huruf tunggal dia mad asli harfi, mad tabi'i harfi. Mad tabi'i wa'in ya, mad tabi'i harfi. Jadi abang-abang kakak yang dirahmati Allah, macam alif lam mim. Maka alif yang pertama sebutan nama huruf, nama huruf. Lam, lam ini kita baca dengan hukum yang kedua, mad lazim harfi musaqqal. Maksud mad lazim harfi musaqqal, bunyi panjang yang dimestikan kerana dilazimi oleh semua qiraat. Makna semua qiraat tak berubah, sama. Qiraat mana pun sama je. Mad lazim, bagi mad lazim 6 harakat, tiada pilihan. Harfi, huruf, dan musaqqal diberatkan. Maksud diberatkan 6 harakat campur bunyi gunnah. Itu maksud diberatkan, bunyi gunnah. Gunnah ni maknanya bunyi dengung. Itu untuk lam. Kemudian untuk mim yang ketiga, mad lazim harfi mukhaffaf. Maknanya sama, cuma mukhaffaf lawan musaqqal. Musaqqal diberatkan, mukhaffaf diringankan. Dan bacaannya
6 harkat. Dan tidak ada gunnah. Tak ada gunnah yang ni. Yang ni tak ada. 6 harkat juga. Maka itulah 3 pecahan bahagian yang kita kena baca dalam alif lam mim daripada 4. Tidak ada hukum mad tabi'i harfi. Tapi ada juga buku tajwid mengatakan mim itu mad tabi'i harfi. Tu saya pegang dia qiraat yang lain, fahamnya rupa itu, tak apa. Jadi abang-abang yang dirahmati Allah, kak-kak yang dirahmati Allah, bila kita nak baca lam, pertamanya bunyi la tu sebelum masuk lam tu ejanya 3 huruf kan, lam alif mim. Jadi sebelum masuk bunyi mim tu 6 harkat. Bermakna sini 6 harkat. Kemudian lam ujungnya mim, mim pangkainya mim. Maka di tengah-tengah antara lam dengan mim inilah kena ada dengung 2 harkat. Kemudian mim campur lagi 6 harkat. Maknanya kena ada kena ada. Alif lam yang tu kena ada. Baru dikatakan musaqqal. Dan untuk mim ujungnya diringankan, mukhaffaf. Mana lawan kepada musaqqal yang ada lawan dia tak ada itu maksud dia. Alif lam mim. Sekat itu je. Diringankan je. Tidak pula lah alif lam mim. Itu tak ada untuk mim. Untuk lam je. Dalam kalimah alif lam mim ni. Tetapi surah apa? Ada satu surah bermula dengan alif lam ra kan? Ada satu surah bermula dengan alif lam ra. Tengok muka surat 221. Muka surat 221. Surah Hud. Surah Hud. Dia bermula dengan alif lam ra. Dia bermula dengan alif lam ra. Sebahagian daripada ayat pertama dia kan bermula dengan alif lam ra. Maka cara bacaannya berbeza pula. Berbeza. Walaupun dia lam juga. Alif sama. Alif sama. Sebutannya adalah alif. Tapi untuk lam, dia tidak dibaca dengan yang nombor 2, mad lazim harfi musaqqal, bukan. Dia kena baca dengan yang ketiga, mad lazim harfi muhaffaf. La nya tu 6 harkat juga. 6 harkat juga. Tapi tidak ada sebab dia mukhaffaf, ringan. Tidak ada Walaupun dia huruf lam. Yang ni pun huruf lam, yang ni pun huruf lam. Walaupun huruf yang sama, tapi hukum perintah bacaannya bagi kita adalah berbeza. Untuk alif lam mim, selepas bunyi lam ada Tapi untuk ini, selepas bunyi lam tak ada Dia macam hak yang mim tadi, hujungnya diringankan. Alif lam ra. Alif lam ra. Dia 6 harkat juga, tapi tidak ada Kemudian bagi ra ini barulah kita baca dengan yang keempat, mad tabi'i harfi. Maka ra itu dibaca dengan 2 harakat. Ada berbeza dengan alif lam mim. Sebab ada juga yang dia pegangkan lam. Bila lam hak ni pun kena dengung, dibaca yang ni pun dengung jugalah. Bukan. Dia bukan huruf itu, tetapi perintah membacanya mengikut kepada di mana letaknya huruf itu. Jadi bila kita baca di dalam 13 surah itu, ada alif lam mim, ada alif lam ra, ada alif lam mim ra, ada alif lam mim sad. Ada 4 jenis daripada 13 surah. Jadi kitalah yang nak kena menentukan. Cuma malam ni kita kongsi dulu dengan alif lam mim. Jadi kita cubalah. Sebab apabila bertahlil
Maka khalifah selalunya akan ajak baca alif lam mim ni. Jadi kena ingatlah abang-abang, kak-kak, kita bertahlil, bacaan kita itu memang kita qasad dia baca Quran, nak hadiahkan. Bukan qasad doa lagi, doa belum. Kita masih qasad dia sebagai ayat Al-Quran, untuk hadiahkan ayat Quran. Sebab itu khalifah ajak kita menghadiahkan bermula dengan Al-Fatihah, kemudian diikuti dengan 3 qul sekurang-kurangnya. 3 qul pula dah, qul wallah itu sekurang-kurangnya 3 kali. Sekurang-kurang. Semua sekarang ni semuanya ambil 3 je lah. Mohon maaf lah, jangan marah saya lah, puncanya dah makin malas. Ambil 3. Tambah-tambah pula kalau tengok, lewat dah ni, 3 cukup lah. Tak salah. Sebab memang itulah pegangan di antaranya. Kenapa pilih 3? Saya tak tahulah. Kut sini buat 1 je kot, qul Allah je. Melampau lah nah. Janganlah. Kurang-kurangnya 3 kan. Sebab berpegangkan kepada sandaran mengatakan apabila nak tidur, Nabi SAW berpesan. Ada 2. Satu kata berpesan pada anaknya Fatimah. Ada satu lagi riwayah kata berpesan kepada isterinya Sayyidatina Aisyah. Kita anggap dua-duanya adalah. Pesan suruh baca Quran, satu Quran sebelum tidur. Maka kalau Fatimah, kalau Aisyah pun kata, nak baca satu Quran. Lepas dah Nabi kata baca Quran. Dan Nabi kata memadailah baca 3 kali Al-Ikhlas, mewakili satu Quran. Itu yang tahlil, kita baca 3 kali sekurang-kurangnya. Niat dia nak menghadiahkan bacaan satu Quran yang diwakili oleh 3 qul wallah. Maka kasat pada masa itu masih baca Quran, kemudian diikuti balik dengan Fatihah. Sebab dah habis qul wallah, mula balik dari awal atas sampailah ayat kursi, sampailah ayat terakhir surah Al-Baqarah. Semuanya qasad baca Quran, termasuk alif lam mim. Maka bila qasad baca Quran, kena baca yang sepatutnya lah. Sebab alif lam mim ini mungkinlah khalifahnya dia baca laju, tetapi dia jaga harakat ikut rentak dia. Kita pula baca laju, maka yang selalu tinggi itulah musaqqal, itulah yang selalu tinggi. Alif lam mim. Maka kena jagalah abang-abang, kak-kak. Kalaulah kita ikut khalifah tu laju, mungkin cepat sikit, tapi kita prasangka baik dia qari, sebab tu dia jadi khalifah. Kita kalau ikut laju mungkin langgar. Jaga diri masing-masing. Pada masa itu kita qasad untuk nak menghadiahkannya. Baik, ikut saya untuk ayat pertama ini saja nah. Untuk ayat pertama saja. Alif lam mim. Rewah. Kekallah itu nah. Baik, sekali lagi nah. Alif lam mim. Kekalkanlah macam tu. Baik, kita cuba alif lam ra nah. Ikut saya nah. Alif lam ra. Kekalkan macam itulah. Tidak ada tidak ada Alang-alang dah sebut, kita sebut 2 lagi. 2 lagi. Pertamanya buka muka surat. Saya tak tulis muka surat, saya cuma tulis surah. Surah mana? Surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Mohon maaf, saya terlupa catat muka surat. Tapi surah Al-A'raf. Saya pun tak berapa ingat muka surat. Ya, 15. Ya, 151. Muka surat 151.
Oi, ada muka suratnya sini. Saya dia duduk di bawah. Al-A'raf 151. Alif lam mim sad. Kan? Alif lam mim dan sad. Apa pula ubedal pula tu? Alif lam mim sad. Maka bila kita baca surah Al-A'raf yang bermula dengan alif lam mim sad, alifnya masih sama, lamnya masih sama seperti alif lam mim yang kedua ni, ada ada kemudian mim sama macam alif lam mim ni, tidak ada selepasnya, tapi sebut mim tu 6 harakat, kemudian diikuti dengan sebutan sad. Cuma sebutan sad, maka sebahagian qiraat termasuk juga di bawah qiraat Imam Asim pun ada haf, ada lagi apa saya lupa dah, pecahan. Pecahan tu mana ada yang menyebutnya tanpa ada bunyi dal, ada yang menyebutnya dengan bunyi dal yang mati. Sad. Dan ada yang sebutnya sad tak ada. Maka kita lah nak pilih. Kalau tanya saya, pilihlah yang ada bunyi dal. Maka bacaannya alif tidak ada mad, lam 6 harakat diikuti dengan gunah, mim 6 harakat tak ada dengan gunah, dan sad juga adalah dengan hukum yang ketiga, mad lazim harfi mukhaffaf. Cuma ada bunyi dal yang dimatikan dengan qalqalahnya di hujungnya. Jadi bacaannya alif lam mim sad. Jadi lam tu 2 harakat, 6 harakat campur 2 gunah, mim 6 harakat, sadnya juga 6 harakat. Baik, ikut bacaan saya untuk satu ayat itu saja daripada surah Al-A'raf. Alif lam mim sad. Okey, sekali lagi nah. Alif lam mim sad. Wah, kekal kali itu. Dan yang terakhirnya melibatkan alif lam, iaitu alif lam mim ra, muka surat 249. 249. Surah Ar-Ra'd. Alif lam mim ra. Alif lam mim dan ra. Dah dapat dah alif lam mim, dapat alif lam ra, dapatlah alif lam mim ra. Alif kekal sebutan namanya saja. Lam mad lazim harfi musaqqal, sebab selepasnya bertemu mim. Mim mad lazim harfi mukhaffaf, kemudian diikuti dengan ra. Jadi antara mim dengan ra sama dengan macam juga alif lam ra, maka tidak ada bunyi Yang ada bunyi antara lam dengan mim saja. Dan ra ini hamalah, dia adalah mad tabi'i harfi, 2 harakat. Baik, kita baca bersama-sama bagi 4 huruf itu sebahagian daripada ayat 1 surah Ar-Ra'd. Alif lam mim ra. Okay, sekali lagi nah. Alif lam mim ra.
Rewah. Saya ni hanya ajak berkongsi semula, dan pada abang-abang yang terlibat bertadarus dalam bulan Ramadan dulu, semua ni akan jumpa lah kan. Masa tadarus mesti jumpa lah benda-benda ni. Cuma pada masa itu bacaannya sama ada sudah dijaga atau tidak, wallahu alam. Kalau sebelumnya tak pasti, minta ampun baliklah. Walaupun masa tu kita baca mungkin betul ke tidak, wallahu alam kan. Maka begitulah dengan ayat-ayat yang lain, insya-Allah. Sila kalau ada apa-apa yang kurang jelas, kurang faham, atau apa-apa pertanyaan, dipersilakan. Saya lupa ya nak terangkan macam mana kita nak kenal dia tu mad lazim harfi musaqqal, mad lazim harfi mukhaffaf, mad tabi'i harfi. Dulu dah kongsi dah, nak peringatkan balik nah. Seperti lalunya. Nak kenal mad lazim harfi musaqqal, iaitu huruf yang dieja dengan 3 huruf bertemu dengan huruf mim. Bertemu dengan huruf mim. Maka ada satu surah yang tidak melibatkan lam, tetapi melibatkan huruf sin. Ta, sin, mim. Maka sin dengan mim itu juga selepas sin 6 harakat juga diikuti dengan mim. Sebab dia mad lazim harfi musaqqal. Mad lazim harfi mukhaffaf, ejaan yang huruf yang dieja dengan 3 huruf, selepasnya bukan mim, sama ada huruf lain atau tak ada huruf. Dan nak kena mad tabi'i harfi, huruf yang dieja dengan 2 huruf. Yang ini dia bukan penerangan asas tajwid asal. Yang ini hanya sebagai panduan, sebagaimana yang diajarkan kepada saya oleh guru tajwid. Kita nak kena macam mana cara kita nak kena, cara kita. Dalam tajwid asalnya tak ada benda tu disebut begitu, tetapi dalam cara nak mengenai kita macam itulah. Dieja dengan 3 huruf dan dieja dengan 2 huruf. Nak kenal dia ke? Okey, saya sebut semula nah. Ketiga-tiga saya sebut semula. Nak kenal mad lazim harfi musaqqal, huruf yang dieja dengan 3 huruf bertemu dengan huruf mim. Dia hanya melibatkan alif lam mim dengan ta sin mim. Ada satu lagi bertemu mim, iaitu ha mim. Ha mim bukan mad lazim harfi musaqqal, sebab ha dieja dengan 2 huruf. Sebab tu dia bukan ha, tak ada. Baik. Nak kena mad lazim harfi mukhaffaf, sama juga ayatnya iaitu huruf yang dieja 3 huruf tidak bertemu mim. Maksud tidak bertemu mim ni maknanya sama ada bertemu huruf lain daripada mim ataupun tak ada huruf selepasnya. Tak kira lah walaupun dia lam bertemu lain daripada mim, juga mad lazim harfi mukhaffaf. Ataupun selepasnya tak ada huruf dah. Huruf yang dieja 3 huruf tak ada huruf, macam mim tu lah. Alif lam mim, mim dieja 3 huruf, selepasnya tak ada huruf, bukan bertemu mim dah. Itu mad lazim harfi mukhaffaf. Dan yang ketiganya nak mengenali mad tabi'i harfi atau mad asli harfi, huruf yang dieja dengan 2 huruf. Semualah. Jadi huruf yang dieja dengan 2 huruf ni semua huruf yang dieja 2 huruf. Macam yasin, ya itu, ya dieja dengan 2 huruf. Ha mim, ha dieja dengan 2 huruf. Ta sin mim, ta dieja dengan 2 huruf. Itu contoh. Sebab itulah surah apa? Surah Qaf. Huruf yang mula-mula Qaf lah. Dia mad lazim harfi mukhaffaf. Qaf itu dieja dengan 3 huruf, tidak bertemu mim. Maka dia tetap mad lazim tapi dia mukhaffaf. Sama dengan surah Sad.
Surah apa? Al-Qalam ya, surah Nun. Sama juga. Dieja dengan 3 huruf. Cumanya nanti ada perbezaan, kita kongsi di lain masa. Mad lazim harfi mukhaffaf bertemu dengan huruf yang juga dieja dengan 3 huruf. Contohnya Ain, Sin, Qaf. Antara Ain dengan Sin, Sin dengan Qaf, maka juga dipecah kepada 2 bahagian cara baca. Ada yang baca diringankan, ada juga yang dituntut baca seperti ikhfa hakiki, seperti ikhfa hakiki. Nanti kita akan kongsi pada lain-lain masa, insya-Allah. Baik, ada lain sebelum tutup? Baik, itu sajalah perkongsian pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung jika masih sudi jemput saya, dan jika saya pun tidak keuzuran, kita akan sambung pula dengan perkara-perkara yang lain. Kita ni dah masuk dalam fasa membaca dan mengulang balik. Baca dan ulang balik. Semua yang kita ulang ni dah dikongsi. Baca dan kita ulang balik, itu sajalah. Tidak ada dah perkara baru sebenarnya. Dalam bab tajwid ni dia fakta, dia tak ada perkara baru. Dia fakta. Fakta ni maksudnya benda tu macam tu lah. Tak ada pula nak direkakan kemudian ke, tak adalah, insyaAllah. Baik, mohon ampun maaf jika ada apa-apa kata-kata saya mungkin menyentuh, menyinggung peribadi abang-abang dan akak. Jumpa lagi insyaAllah. Kita sudahi majlis dengan membaca surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.